masuk sumber air. Negara kita kaya dengan pelbagai sumber air, memang betul. Okey, pelbagai sumber air. Dan kita pun banyak minum air kan. Kan setiap hari, daripada air kosong sampailah air gas, air bergula dan sebagainya. Jadi kita nak lihat air sebenarnya, untuk pengetahuan kamu, sebenarnya air kedah nasi panggil rasa. Okey, baik. Kamu tahu tak, air ni sebenarnya adalah sumber alam yang paling power, yang paling berkuasa. Sebab boleh bunuh orang. Ya, air kalau dia kecil, dia kan mengalir, memang bagus untuk kegunaan harian, minum, mandi, membasuh dan sebagainya. Tetapi bila air tu besar, okey, berlakulah banjir, okey, kemudian juga berlakulah tsunami, okey, berlaku tanah runtuh. So memang air memang boleh membunuh. So air boleh juga menyebabkan hakisan, boleh mengubah bentuk muka bumi. So air memang salah satu sumber alam yang paling berkuasa. Itu air. Jadi kita kena kenali jenis-jenis sumber air di Malaysia. Baik, Malaysia ni secara umumnya memang banyak menerima air. Sebab apa? Daripada air hujan. Baru sebut je tadi hujan kan. Dah kat luar ni hujan lagi ke? Hujan lagi. Jadi Malaysia ni sebenarnya kalau kita lihat menerima jumlah hujan yang tinggi sepanjang tahun. Itulah tiba-tiba. Okey, minum kopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dah. Korang jangan terkejut. Cikgu tengah memerhatikan salah satu keindahan alam yang paling cantik di dunia. Isteri cikgu Okey. Isteri cikgu Yeah. Minum sayang. Bahaya ni. Okey, pistol, cawan pistol. Bahaya. Alhamdulillah. Cawan pistol. Okey. Baik. Thank you, sayang. Okey, baik. Apa? Okey. Baik. Cawan pistol tembak air panas. Betul. Okey, jom kita lihat. Ada pula dekat lain macam bersemut laptop. Okey, baik. Baik. Kita nak lihat jenis-jenis sumber air. So kita tahu bahawa jumlah hujan yang tinggi sepanjang tahun di Malaysia iaitu kira-kira 2,500 mm hingga 3,000 mm setahun. Jadi memang banyaklah. Jadi bilangan hujan itu banyak menyebabkan kita memiliki jumlah air yang banyak sebenarnya, kan? Kan sayang kan? Banyak air. Yalah, air kopi, air teh. Hujan kat luar. Hujan kat luar, kan? Okey, terima kasih sayang. Baik. Right. Okey, jom kita tengok. Okey. Malaysia. Okey, kita lihat Malaysia kaya. Kaya dengan 2 sumber air. Ingat, ada 2 sumber air. Cikgu highlightkan dan cikgu bulatkan 2 sumber air ini. Okey, kalau kamu lihat 2 sumber air iaitu air permukaan dan juga air bawah tanah. Air permukaan dan air bawah tanah. So ada 2 jenis air. Air permukaan dengan air bawah tanah. Jadi kita nak tengok sumber-sumber air berikut. Sayang, tu rambut sayang. Rambut sayang. Okey. Baik. Yang rambutnya. Okey. Baik. Ramai ni pelajar ni, ada berapa orang? 30 orang. Okey. Okey, baik. Baik. Sumber air permukaan. Kita tengok jenis yang pertama dulu iaitu sumber air permukaan.
adalah sumber air utama dan sebahagian kecil sahaja sumber air bawah tanah digunakan. Maknanya, sumber air permukaan itu adalah sumber air yang utama yang kita perolehi untuk kegunaan domestik ataupun kegunaan harian. Dan sebahagian kecil sahaja okey, datang daripada sumber air bawah tanah. Kan dah ada pelajar tulis tak fokus cikgu mengajar. Baik. Ya, kat sini cikgu tengah perhati. Tengah perhati Okey, tak apa, dia pun nak belajar juga geografi. Kan. Ya, ada bidadari, nak buat macam mana? Bila ada bidadari ni segalanya tak menjadi. Ada bidadari Okey, baik. Mata air tu apa? Mata air, mata air lain, air mata lain, air mata air lain. Beza. Beza Air mata? Air mata lain. Air mata air lain. Okey. Baik. Air hujan lain. Okey. Air Hujan. hujan. Okey. Itulah pasal isi cikgu pun nak belajar juga. Itulah. Cikgu punya STP apa? Cikgu punya STPM dapat A, okey? Geografi kan? Yeah. Isi cikgu belajar STPM geografi dapat A. Okey. Baik. Baik, secara umumnya, okey. 97% sumber air negara adalah daripada air permukaan. 97% sumber air negara adalah daripada air permukaan. Sebenarnya kita ada air di permukaan. Ni, macam ni, kalau kamu tengok belakang cikgu ni ada sungai apa semua, ini dipanggil antara air permukaan, iaitu air yang mengalir di atas permukaan bumi. Kemudian kita ada satu lagi jenis iaitu air di bawah tanah. Jom kita tengok air permukaan. Air permukaan ialah air yang didapati di permukaan. Okey, di permukaan daratan. Itu dikatakan air permukaan. Okey. Dan apabila hujan turun, air hujan itu akan mengalami beberapa proses hidrologi. Hidrologi seperti intersepsi dan juga infiltrasi. Ingat ni, intersepsi dan juga infiltrasi. Apa benda tu cikgu? Jom kita tengok. Ada glossary di sini. Intersepsi, okay, intersepsi sebenarnya ialah proses air hujan yang jatuh di permukaan daratan tetapi tidak menyerap ke dalam tanah. Itu intersepsi. Kemudian infiltrasi pula ialah proses air di permukaan daratan yang menyerap ke dalam tanah. So ada dua. Maknanya bila kalau kita boleh bayangkan bila hujan tu turun kemudian kena pada daratan, so air yang mengalir yang jatuh tu dia tidak diserap ke dalam tanah. So air itu akan mengalir di atas bertakung, itu dipanggil intersepsi. Tetapi apabila air itu bertakung, bila dia bergerak dan bertakung, secara perlahan-lahan air itu akan masuk ke dalam tanah. Itu dipanggil infiltrasi. Nampak tak? So kedua-dua proses ini berlaku semasa air hujan itu mengalir ataupun air hujan itu turun. So intersepsi dan juga infiltrasi. Bukan intersepsi itu air bertakung. Lebih kurang. Intersepsi itu ialah proses air hujan yang jatuh tetapi tidak menyerap ke dalam tanah. Maknanya air itu mengalir sama ada mengalir atau bertakung. Tetapi bila air itu, kamu perasan tak? Kadang-kadang bila kamu tengok hujan, bila hujan tu air mengalir banyak kan? Kamu tengok, air hujan tu mengalir kan? Itu air intersepsi. Itu proses intersepsi. Tapi bila hujan berhenti, air itu bertakung. Bertakung di lopak-lopak depan rumah kamu kan. Bila lama kelamaan kamu tengok lopak-lopak tu air itu semakin hilang. Mana dia pergi? Air itu telah diserap ke dalam tanah. Air bertakung itu telah diserap ke dalam tanah. Itu dipanggil infiltrasi. Dan punca utama kenapa air itu boleh daripada bertakung kemudian dia hilang, kerana apa? Dia ada dua sebenarnya. Satu sebab satu infiltrasi, maknanya tanah menyerap air itu tau. Satu lagi kerana apa? Apabila keluarnya matahari
dan matahari memanaskan air itu dan air itu menjadi wap. Air itu naik ke atas menjadi wap. Dia ada dua proses. Air Zulaikha dia ada dua proses. Walaupun air itu menjadi wap air dan naik atas, bukan semua wap air itu akan naik ke atas. Bukan semua. Okey, ada separuhnya dia naik atas menjadi wap, ada separuh lagi yang diserap ke dalam tanah. Okey. Jadi itu yang dikatakan infiltrasi. Infiltrasi iaitu proses air permukaan daratan yang menyerap ke dalam tanah. Nampak tak? So kalau kita lihat di sini, okey, air hujan yang mengalir di permukaan bumi, okey, sebagai air permukaan yang akan sampai ke sistem saliran seperti sungai, empangan dan juga tasik. Maknanya air hujan yang turun tu akan dia mengalir kat permukaan bumi, kemudian dia akan masuk ke dalam sungai. Sungai adalah sistem saliran. So air tu akan masuk ke dalam sungai, ke dalam empangan dan ke dalam tasik. Dan kalau kita lihat sungai, okey, adalah merupakan sumber air utama untuk kegunaan harian, industri dan juga sumber pengairan bagi pertanian. Betul? Macam air yang kita ada dekat rumah korang tu kan. Korang buka pipe air, keluar air kan. Air itu sebenarnya datang daripada sumber sungai. Tapi semua macam fikir, macam mana pula sungai boleh sampai ke rumah saya je air dia. Okey. Dia macam ni. Dia datang daripada sungai. Kemudian sungai itu diempang. Sungai itu diempang, kemudian daripada diempang itu air sungai itu menjadi takungan kan. Air itu akan disalurkan ke tangki-tangki air, di mana tangki air itu berada di sebelah empangan tu. Dia akan proses untuk bersihkan air itu. Okey, ada campuran bahan okey untuk dibersihkan seperti klorin dan sebagainya. Daripada situ, okey, daripada pump ataupun daripada tangki-tangki air itu akan disalurkan melalui pipe besar pergi ke kawasan-kawasan bandar dan kawasan perumahan. So air itu yang akan mengalir masuk ke rumah kamu dan keluar melalui pipe-pipe air kamu. Sebab itu, kalau katakan, ada gangguan bekalan air, perasan tak? Baru-baru ni dalam minggu ni ke minggu lepas dalam minggu ni, ada gangguan bekalan air di Kuala Lumpur dan Selangor. Okey, kenapa? Okey, bila kamu cek, ada gangguan bekalan air kerana apa? Okey, kandungan air dalam tangki itu tercemar. Kerana ada apa? Kerana ada banyak bahan kimia. So mereka terpaksa bersihkan dulu. Jadi bila nak bersihkan, mereka kena hentikan dulu. Okey, pengaliran air melalui pipe tu dihentikan dulu supaya tangki tu, okey, mereka bersihkan air di situ, kemudian dah bersih baru dilepaskan semula ke dalam pipe. Nampak tak? So, Zara Syazmin tanya, kalau sungai tu bersih, dia still akan bersihkan ke? Ya, betul. Sungai tu kalau bersih pun dia still akan bersihkan untuk to make sure tidak ada mikrob yang ada dalam air, kemudian untuk memastikan tidak ada kuman, kemudian tidak ada unsur-unsur tercemar seperti adanya logam-logam, bakteria dan sebagainya ataupun sampah. So dia bersihkan cukup-cukup. Kemudian baru daripada tangki itu akan keluar pergi ke pipe-pipe mahkam. Boleh faham? Itulah sebenarnya kita kata bahawa sumber air utama rumah kita tu datang daripada sungai. Sebab itu jangan cemarkan sungai. Ya. Itu penting. So, kalau kita lihat terdapat lebih kurang 150 lembangan sungai utama di Malaysia yang membekalkan sumber air mentah negara kita. Maknanya hampir lebih kurang 150 batang sungai, iaitu sungai-sungai utama 150 di Malaysia yang bekalkan sumber air mentah di negara kita, iaitu antara sungai dan tasik yang membekalkan sumber air utama di Malaysia, iaitu seperti Sungai Kelantan, Sungai Rajang, Sungai Pahang, Sungai Muda dan Sungai Kinabatangan.
di Sabah. Manakala kalau Tasik iaitu Tasik Banding di Perak, Tasik Kenyir di Terengganu, Tasik Bera dan juga Tasik Cenderuh. Ini adalah nama-nama sungai dan tasik yang membekalkan air ke kawasan perumahan kita. So ada yang tanya, cikgu, air sungai boleh habis tak? Okey. Sebenarnya air sungai boleh habis. Air sungai boleh habis. Boleh habis. Boleh kekeringan, ya boleh. Tetapi apabila berlaku proses, selagi hutan-hutan kita ada, bermakna air bawah tanah kita ada lagi, akan berlaku fotosintesis, akan berlaku hujan. So insyaAllah air tetap ada. Tapi kalau semua pokok ditebang di Malaysia ni, semua pokok ditebang, dan kita khawatir sungai akan kehabisan air. Kena ingat tu. Baik, cikgu. Kalau sungai yang menjadi sumber air kita tu tercemar tahap teruk yang teramat, kita akan bertukar sumber air atau guna air kat sungai tercemar itu. Okey, kalau sungai yang menjadi sumber air kita tu tercemar, okey, tahap teruk yang teramat sekalipun, okey, pihak-pihak Jabatan Bekalan Air tau di Malaysia ni. Jabatan Bekalan Air akan rawat. Sebab tu dipanggil air terawat. Dia akan rawat air dulu supaya air itu menjadi bersih. Okay. Dia tetap gunakan air yang sama, cuma dia rawat. Dia tak masukkan chemical supaya apa? Ya, bukan. Dia masukkan chemical, pelbagai chemical supaya untuk neutralkan balik air. Okay, kita tahu kan, air ni dia ada dua jenis je. Sama ada dia alkali ataupun dia asid, betul? So kalau dia alkali, dia akan tambahkan bahan supaya jadi neutral. Kemudian kalau dia berasid sangat, tambahkan sedikit bahan kimia supaya menjadi neutral. Dah neutral baru dilepaskan ke dalam pipe-pipe rumah kita. Boleh faham? Lepaskan air wine je. Okay. So dia rawat. Itu cara rawatan dia. To make sure air itu tidak beralkali dan tidak berasid. Dengan cara mencampurkan bahan-bahan kimia supaya dia neutral balik. Boleh faham? Nampak tak? So kita akan tetap guna sumber air itu. Walaupun tercemar dan dengan cara air itu akan dirawat dahulu. Mana lori tangki air dapat air? Ambil daripada kawasan air yang lain. Ya, kat sungai yang menjadi sumber air itu ada hidupan macam ikan tak? Ya, ada. Ada air Zulaikha, memang ada. Memang ada. Sebab itu air yang masuk ke dalam tangki simpanan air itu, air yang bau ikan apa semua, okey, dia akan tapis supaya air je yang masuk. So ikan tu tak termasuk. Itu dibuat di mana? Di empangan. So di empangan tu dia ada penapis supaya air je masuk, ikan tak masuk ke dalam tangki simpanan air. Nampak tak? Kalau dah termasuk apa jadi? Kalau dah termasuk biasanya dia akan tapis lagi sebab dalam tu ada tapis-tapis lagi. Ada banyak penapis-penapis lagi kat dalam tu. Dalam tangki tu dia ada penapis-penapis lagi. Kalau ikan tu pun terlepas juga. Kalau ikan tu terlepas juga, maknanya kamu akan tengoklah ikan tu akan keluar dalam pipe kamu. Buka-buka ada ikan. Dahsyat kau. Dengan ikan yang tersudut dalam penapis tu. Okey, mungkin dilepaskan. Ditangkap dan mungkin akan dilepaskan semula ke dalam tangkap masak. Kalau setakat kecil macam ni, kau nak masak apa? Kan? Masak bagi kat kucing. Masak bagi kat kucing. Buka-buka kan. Tak ada. Kucing sekarang mana ada makan ikan? Kucing sekarang semua murtad. Dia tak makan ikan. Dia makan kibbles lah, makan Power cat. Power cat lah.